ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Di dalam sebuah hadis an Muhammad ibn Qais ibn Makhramah ibn al-Muttalib annahu qala yawman ala uhaddithukum anni wa an ummi qala فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أنه قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فخرجت فأسرع فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقت فدخلت فليس إلا أن قد جعلت فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قلت لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبريني أو لا تخبرني اللطيف الخبير. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت السوداء الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت
mahma yaktumun nas ya'lamhu Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Jibril atani hina ra'aiti fanadani fa akhfahu minki fa ajabtuhu fa akhfaytuhu minki wa lam yakun yadkhulu alayki wa qad wada'ti thiyabak wa dhanantu an qad rahatki fakarihtu an uqidhaki wa khashitu an tastawhishi. Faqala Jibril, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahla al-baqi' fatastaghfira lahum. Qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Qala Jibril, quli assalamu ala ahli ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis panjang sikit. Cerita daripada Muhammad bin Qais bin Makhramah radhiyallahu anhu. Satu hari Muhammad bin Qais dia kata dekat sahabat-sahabat lain, dia kata, hampa mau tak aku nak cerita dekat hampa satu cerita tentang diri aku dan mak aku. Dia kata, Muhammad bin Qais ni, dia kata kat kawan-kawan dia, kat sahabat-sahabat dia, hampa mau tak aku nak cerita satu cerita yang melibatkan aku dengan mak aku. Dia kata. Kata sahabat ni, fazannanna annahu yuridu ummahu allati waladathu. Sahabat-sahabat ni duk sangka pun Muhammad bin Qais ni nak cerita tentang hal dia dengan mak dia, mak kandung dia. Tiba-tiba kata Muhammad bin Qais, qalat Aisyah, dia kata, telah berkata Aisyah, rupa-rupanya Muhammad bin Qais bukan nak cerita hal dia dengan mak dia, tapi dia nak cerita hal dia dengan Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ni bagi tahu dekat kita, kata isteri Nabi adalah mak kita. Disebab isteri Nabi dipanggil ummahatul mu'minin, dipanggil mak-mak kepada orang-orang yang beriman. Kalau seorang dia panggil ummul mu'minin Aisyah, dia kata mak kepada orang yang beriman, iaitu Aisyah. Maka di sinilah lahirnya hukum, mana-mana orang perempuan yang menjadi isteri Nabi, kalau Nabi wafat ke ataupun ditakdirkan Nabi cerai mereka ke, tak ada siapa boleh kahwin dengan isteri Nabi. Kerana mana-mana perempuan yang kahwin dengan Nabi, automatik mereka menduduki kedudukan ibu kepada semua orang Islam. Muhammad bin Qais, bila dia nak cerita hadis ni, dia kata, mau tak hampa aku nak cerita satu hal yang berlaku di antara aku dengan mak aku. Dia kata, orang yang dengar ni duk ingat dia nak cerita hal dia dengan mak kandung dia. Rupa-rupanya tak, dia nak cerita hal dia dengan Aisyah. Aisyah adalah mak kepada semua orang Islam. Okay. Kata Muhammad bin Qais, dia kata, qalat Aisyah, satu hari Aisyah kata dekat aku. Aisyah kata, ala uhaddithukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, aku nak cerita dekat hampa, ada satu kejadian berlaku di antara aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah nak cerita dalam banyak-banyak kenangan dia dengan Nabi ini, ada satu kenangan yang dia tak boleh lupa dan dia nak share, dia nak kongsi kenangan ini dengan orang lain. Dia cerita aku dengan Nabi, dia kata. Sahabat kata, tentu kami nak tahu apa cerita dia. Kata Aisyah, lamma kanat lailati allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha indi. Ceritanya, dia kata malam tu, dia kata adalah giliran aku. Kan Nabi ni ada banyak isteri, jadi Nabi dia menggilirkan isteri-isteri dia. Malam ni rumah Aisyah, esok rumah Saudah, lusa rumah
Ummu Salamah, tulat rumah macam tu Nabi buat giliang. Jadi Aisyah kata, ni yang aku nak cerita dekat hampa ni, kisahnya malam tu malam giliang Nabi di rumah aku. Dia kata, inqalaba fa wada'a rida'ah wa khala'a na'lai fa wada'ahuma 'inda rijlai wa basata tarafa izarihi 'ala firashihi fattaja'a. Cerita dia macam ni. Malam tu giliang Nabi mai tidur di rumah aku. Macam biasa Nabi bila dia mai di rumah aku, dia masuk aja Nabi akan buka rida, baju yang Nabi pakai, Nabi buka, Nabi gantung. Kemudian Nabi buka kasut. Dan kebiasaan Nabi ni, kasut dia akan pak tepi kaki dia tidur. Kasut Nabi duk pakai ni, Nabi akan na'lai. Na'lai ni kasut. Kasut yang bukan kasut salum bertali ni, yang tu bukan na'lai. Na'lai ni kasut selipar kita ni. Tu na'lai. Dia kata Nabi kebiasaan dia bila dia masuk dalam bilik, dia nak tidur, mula dia buka baju, dia gantung, lepas tu dia buang kasut, dia pak, dia letak kasut tu inda rijlai, tepi kaki dia. Bila dia tidur, ujung kaki tu situ letak kasut. Wa basata tarafa izarihi ala firashih. Lepas tu dia akan ambil kain gebak satu, dia akan hempak atas tilam dia nak tidur ni. Ini kebiasaan Nabi. Dan kita lah, kita dalam rumah kita ada kebiasaan kita. Kita apa kita nak buat sebelum tidur tu, apa dia ada 1, 2, 3, 4, 5 benda. Masing-masing orang ada masing-masing punya style masing-masing. Nabi dia macam tu. Masuk, buka baju gantung, kasut letak di ujung tempat kaki dia nak julung tak lagi ni. Lepas tu ambil kain satu hampa, fattaja'a. Nabi pun landing. Tidak. Kata Aisyah, falam yalbas illa raisana. Saja, tak lama selepas Nabi tak badan dia macam nak tidur tu, dhanna an qad raqattu. Nabi mungkin rasa aku dah lena. Dia kata, fa akhadha rida'ahu ruwaidan wa ta'ala ruwaidan wa fataha al-bab fa kharaja. Padahal aku tak tidur lagi. Dia kata, tiba-tiba tengok Nabi bangkit pelan-pelan. Lepas tu Nabi pakai baju dia pelan-pelan. Lepas tu Nabi saruk kasut dia pelan-pelan. Lepas tu Nabi buka pintu pelan-pelan. Fa kharaja. Nabi keluar daripada rumah. Summa ajafahu ruwaidan. Kemudian Nabi tutup balik pintu pelan-pelan. Aisyah cerita benda ni dekat sahabat-sahabat. Nabi malam tu gilang rumah aku. Dia dah mai rumah aku. Dia dah masuk dah. Dia dah gantung baju dia. Dia dah buang kasut. Dah tak tempat elok-elok dah. Lepas tu dia hampak kain macam dia nak tidur selalu. Dia letak badan sat aja. Nabi rasa macam Aisyah dah tidur. Nabi bangkit pelan-pelan. Nabi ambil baju, saruk balik pakai pelan-pelan. Nabi saruk balik kasut dia pelan-pelan. Nabi pergi buka pintu pelan-pelan. Ruwaidan tu maksud pelan-pelan, tak beras, tak mau bagi kacau orang tidur. Itu maksud dia. Kemudian Nabi tutup balik pintu pelan-pelan. Aisyah ni bila dia tak tidur lagi, dia dah ingat nakal orang tua ni giliang rumah aku nak lari di rumah lain kan. Tadi kita jumpa hadis. Aisyah ni satu manusia, tuan-tuan. Walaupun dia isteri Nabi, dia manusia. Dia tidak maksum. Yang maksum ni Nabi. Dia tidak maksum. Jadi atas kapasiti dia sebagai manusia biasa, dia ada lintasan-lintasan yang macam ni. Walaupun dia isteri Nabi. So bila Nabi buat macam tu, memang turn rumah dia. Ni yang buat sengak-sengak hidup keluar ni. Itu cerita dia kata. Faja'altu dir'i fi ra'si waqtamartu. Aku pun, dia kata Nabi tutup pintu, keluar je, cepui aku bangkit. Cepui ni kira cepat kan? Cepui kata aku bangkit. Dia kata aku ambil kain, aku tutup kepala aku, buat tudung nak keluar. Ini juga hadis ni dia ambil kesimpulan sebagai nak cerita kata isteri-isteri Nabi menutup aurat. Nak keluar je, ambil satu khimar, tutup, baru keluar. Ni malam ni, cerita malam. Wa taqanna'tu izari summan talaqtu ala isri hatta jaa al-baqir. Dia kata aku keluar sengah-sengah, aku ikut
Isteri ni maksudnya jejak langkah Nabi. Aku ikut belakang Nabi. Nabi pi, aku ikut. Aku turut kat belakang sengah-sengah. Aku nak tengok ni, dia nak pergi rumah bini mana. Gitu lebih kurang maksud dia. Hatta ja'al Baqi'. Tiba-tiba tengok Nabi pi kubur. Nabi pi perkuburan Baqi'. Kalau kita pergi Madinah lah ni, itulah satu-satunya perkuburan yang menjadi perkuburan seluruh penduduk Madinah. Dia centralized, kubur satu aja di Madinah ni. Dan kubur tu ialah perkuburan Baqi'. Kalau zaman Nabi dia panggil Baqi' al-Gharqad. Baqi' al-Gharqad maksudnya di Baqi' itu ada pokok-pokok gharqad, pokok-pokok berduri. Maka dipanggil Baqi' itu Baqi' al-Gharqad. Dia kata aku turut Nabi sengak-sengak dalam gelap ni. Aku nak tengok Nabi nak pergi rumah bini mana. Sedangkan malam ni giliran aku tengok-tengok Nabi pergi Baqi', Nabi pergi kubur. Dia kata faqama. Bila Nabi sampai di kubur ni, faqama, Nabi berdiri di kubur ni. Fa'aqala al-qiyam, dan Nabi berdiri lama. Dia kata di kubur ni, Nabi duduk menghadap ke kubur tu, Nabi berdiri lama. Dia kata dia duduk nak daripada belakang dalam gelap ni, dia duduk tengok. Thumma rafa'a yadayhi thalatha marrat. Kemudian Nabi SAW angkat tangan, macam baca doa macam tu 3 kali. Angkat jatuh. Tak lagi angkat tangan baca jatuh. Tak lagi angkat tangan baca jatuh. Dia 3 kali. Thalatha marrat. Summan harafa fanharaftu. Dia kata tengok-tengok habis 3 kali Nabi baca doa, Nabi beralih. Bila Nabi beralih dia kata fanharaftu, aku pun beralih cepat-cepat. Pasal tak mau Nabi tahu kata dia jadi spy, dia intip Nabi. Dia tengok-tengok Nabi beralih, maka dia kata fanharaftu, aku beralih cepat-cepat. Fa asra'tu, Nabi berjalan pula laju. Fa asra'tu, aku pun laju daripada Nabi. Dia kata pasal tak mau Nabi tahu, kan? Begitu. Faharwalatu. Dia kata Nabi buat lagu lari, aku pun lari juga depan ni. Harwalah ni maksud dia lari deras. Oh, dia kata macam dia pun pernah sama lari. Dia kata fahdartu, maka Nabi sampai di rumah dan aku pun sampai di rumah. Fasabaqtu, tapi aku sampai dulu. Dia kata Aisyah ni. Kan? Bila Nabi beralih dia pun beralih. Nabi berjalan, dia tengok Nabi deras, dia pun deras. Nabi sampai, dia pun sampai, tapi aku sampai dulu. Dia kata pasal dia duduk depan, masa nak balik, aku sampai dulu. Fadakhaltu, aku masuk dalam rumah. Falaisa illa an attaja'tu, aku masuk dum kata lompat di atas kaki, aku terus buat tidur balik. Aisyah ni. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi masuk. Lepas dia masuk, Nabi masuk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma laki ya Aish. Nabi kata, Nabi masuk, Nabi tengok Wita. Nabi bukan orang bodoh, Nabi cerdik. Nabi tengok Wita. Nabi kata, ma laki ya Aish. Wahai Aish, ni nama pendek kepada Aisyah, Nabi panggil Aish. Macam kita bini nama Salmah panggil Sal. Lebih kurang macam tu, kan, Sal. Kalau nak karan lagi panggil Sally. Padahal Salmah, dekat Salmah panggil Sally, Sal, macam tu. Nabi ni isteri nama Aisyah, Nabi panggil Aish. Nabi panggil kat dia. Nabi kata, malaki ya Aish, wahai Aish, apa hal ni? Hasyan Rabiah. Dia kata nampak hang tercungak-cungak, nampak penat. Mu tak penat duk hunggau lari daripada memang penat tak? Kan? Sampai terus loncat duk atas kaki, tarik selimut dan duk buat lagu tidur, memang penat lah. Nabi tengok-tengok, Nabi kata, malaki ya Aish, apa hal dengan hang ni? Hasyan Rabiah, nampak tercungak-cungak, nampak macam penat ni. Nabi kata dia. Qultu la syai'. Aisyah kata apa? La syai', tak ada apa. Okey, biasa. Kalau kita hari ni kita kata apa? Biasa. Begitu punya jawab. La syai', tak ada apa. Biasa dia dah. Dia kata begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhbirini aw la yukhbiranni al-latiful khabir. Nabi kata kepada dia, baik, aku bagi 2 pilihan dekat hang. Nabi kata, hang bagi tahu dekat aku perkara sebenar, ataupun Allah akan bagi tahu kat aku sat lagi. Oh, leceh.
Menikah dengan Nabi. Nabi mana boleh bohong? Dia tak boleh punya. Tuhan nanti bagi tahu. Bila dia kata la syai', tak ada hal apa, tak ada apa. Tak ada apa. Nabi kata dekat dia. Nabi kata, hang nak beritahu dekat aku ke? La tukhbirini, hang nak abang kat aku? Ataupun la yukhbiranni al-latiful khabir. Ataupun Tuhan yang maha lembut lagi maha mengetahui akan bagi tahu kat aku sekali lagi. Nabi kata kat dia. Qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartu. Aisyah berkata apa? Dia kata ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Demi pak aku, demi mak aku. Maksudnya demi Allah. Maksud dia demi Allah. Ya Rasulullah, demi Allah. Fa akhbartu. Okeylah, aku cerita hak tu. Dia kata. Huraian hadis ni kata apa? Dia cerita baliklah. Bukan apa. Dia kata malam ni giliran aku. Pasal apa yang tadi pergi keluar? Keluar tanpa bagi tahu sepatah dekat aku, menyebabkan aku sangka macam-macam. Aku sangka giliran aku ni telah dikhianati. Giliran aku pergi tidur rumah orang lain. Jadi itu sebab tadi aku turut belakang. Nak tengok pergi ke mana. Tengok-tengok pergi kubur baca doa tak apa dah. Tapi yang lari balik main, yang tu lah yang nampak penat tu. Dia kata dekat Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, fa anti sauda allazi ra'aitu amami. Oh, Nabi kata kalau lagu tu lembaga hitam yang duk lari depan aku tadi hang lah. Nabi kata lembaga hitam. Pasal sauda ni maksud dia hitam lah. Kita panggil hajarul aswad. Aswad tu sauda, makna dia hitam. Oh, Nabi kata kalau macam tu, hak bayang hitam, hak lembaga hitam aku nampak duk lari leras depan aku tadi ni hang lah. Nabi kata kat dia. Qultu na'am. Dia kata dia kata, kalau dalam bahasa lah dia kata korek. Dia kata kan korek. Saya dia kata falahadani fi sadri lahdah. Oh, dia kata bila dia kata korek. Nabi buat dengan tangan Nabi ke dada dia. Tolak dulu tu. Dia kata falahadani fi sadri lahdah. Nabi apa nak kata? Tunjai ke apa kah? Nabi tak tangan atas dada Aisyah tu, Nabi tolak begitu sikit. Dia kata auja'atni, sakit. Dia kata Nabi buat begitu. Dia kata orang buat. Kan? Marah sikit. Tolak sikit. Dia kata apa? Dia kata auja'atni, sakit juga. Dia kata Nabi tolak aku begitu. Dia kata summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhananti an yahifa Allahu alayki wa rasuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Aisyah, dia kata Aisyah, adakah kamu pernah tersangka Allah dan Rasul boleh berlaku curang? Nabi tanya. Nabi tanya kat Aisyah ni, adh-dhananti, adakah hang pernah zan, pernah sangka, pernah teringat dalam hati hang Allah dan Rasul, aku ni Nabi, dia kata, adakah hang pernah tersangka satu Nabi boleh berlaku curang dekat orang? Kalau dah kata malam ni giliran rumah hang, adakah hang pernah teringat kata aku akan kianati hang, aku pergi rumah orang lain? Nabi tanya macam tu. Oh, tak habis lagi. Nabi nak panjang lagi benda ni. Nabi kata hang ada teringat ke dalam hati hang Allah dan Rasul nak berlaku curang terhadap benda yang dah ditetapkan? Aisyah radhiyallahu anha bila dengar macam tu habis, dia tahulah dia bersalah sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, mahma yaktumun nas ya'lamullah. Dia kata ya Rasulullah, saya faham tak ada siapa boleh sorok apa-apa benda daripada engkau melainkan Allah akan bagi tahu dekat engkau. Itu saya faham. Dia kata. Aisyah kata dekat Nabi macam tu. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Aisyah ni mengaku salah, habislah angin, tak ada. Aduh, jadi angin putih beliau mai ni semua pasal kalau tak mengaku salah. Dia kata nampak macam saya, tapi rasanya bukan saya. Padahal dia ada lah tu. Kan? Nampak macam saya, tapi sebab malam gelap, jadi tak tahuan siapa. Jadi saya tak tahu, mungkin bukan saya. Kan? Betul. Jadi masalah lah. Jadi Aisyah mengaku terus. Dia kata apa? Dia kata aku salah.
Dan aku tahu tak ada satu benda aku boleh sorok daripada pengetahuan engkau ya Rasulullah, melainkan Allah akan bagi tahu. Dia kata, minta maaf banyak-banyak. Bila dia kata macam tu, Nabi pun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun angin pun turun, marah pun hilang. Nabi kata apa? Fa inna Jibril atani. Nabi kata cerita macam ni. Tadi Jibril mai. Nabi kata, hak cerita aku keluar tadi ni, dia bermula dengan apa? Dengan Jibril mai rumah kita tadi. Dia kata, fa inna Jibril atani. Tadi Jibril mai jumpa aku. Hina ra'aiti. Ketika Jibril mai, masuk-masuk tengok hang dah tidur dah. Fanadani fa akhfahu minki. Maka Jibril tak masuk dalam bilik ni. Pasal hang dah tidur. Hang dah buka baju dah apa dah tidur. Jibril tak akan masuk tempat yang ada orang perempuan buka aurat macam ni semua. Jibril tak masuk. Maka Jibril berhenti di pintu bilik kita saja tadi. Fanadani. Jibril panggil aku. Fa akhfahu minki. Panggil pelan. Sekira-kira tak mau bagi hang jaga. Tuan-tuan, cuba tengok Jibril beradab dia macam mana. Satu, rumah tu isteri Nabi dalam keadaan nak tidur. Maknanya aurat sudah tak dijaga, tak ditutup sepenuhnya. Jibril respect, hormat, tunggu di pintu. Tapi Jibril ada urusan dengan Nabi, maka dia panggil. Dia panggil Nabi ni pula apa? Fa akhfahu minki. Dia slow suara ni, panggil Nabi sekira-kira tak bagi Aisyah jaga. Begitu dia kata. Fa ajabtuhu fa akhfaituhu minki. Dan bila Jibril panggil aku sahut panggilan dia dan aku slow suara aku supaya tak kacau. Nabi pula beradab dengan isteri dia, tak kacau. Untuk nampak tak harmoninya rumah tangga Nabi ni. Even Aisyah ni isteri, Nabi respect. Nabi respect. Dan kita lah, kita nak tidur dalam bilik dengan orang perempuan kita. Kita ada sikit lagi nak baca kitab, nak baca buku kan, nak buat apa kerja kan. Dia nak tidur dah. Kita pergi di luar, buka lampu di luar, baca. Itu menunjukkan kita respect. Kita hormat isteri kita. Dia nak tidur, jangan kacau dia. Kita dah, dia nak tidur, tak buka lampu terang-terang, kita nak apa kan. Dia tak boleh tidur. Kita tak hormat dia. Kerana tu kita buat macam tu. Tapi Nabi, yang kata Nabi kita ni, Nabi Muhammad SAW ni, dia respect. Jibril pun respect, dia pun respect. Dia kata bila Jibril panggil aku menyut, aku menyahut panggilan Jibril ni dan aku slow suara. Sekira-kira tak kacau hang duk tidur. Walam yakun yadkhulu alayki. Dan Jibril tentu tak masuk ke dalam bilik ni. Dia kata pasal apa? Waqad wada'ti thiyabak. Pasal hang dah buka baju. Dah buka dah baju yang tutup aurat, dah pakai baju tidur. Jibril tak akan masuk bilik yang orang perempuan pakai macam tu. Dia kata, wa dhanantu an qad raqabti. Sedangkan aku pula sangka hang dah lena. Nabi kata. Jadi dah Jibril panggil, aku nak keluar, hang dah lena, aku tak mau kacau lah. Itu cerita dia. Bukan aku nak pergi buat satu benda yang sumbang, yang dah, tak ada ingat. Nabi kata, oleh kerana aku sangka engkau dah tidur, maka aku tak mau kacau. Fakarihtu an uqidhaki. Dan aku tak mau gerak daripada tidur. Dah tidur, Masya Allah, terus tidur. Aku nak keluar saat pasal Jibril ada urusan. Wa khashitu an tastawhisi. Dan dia kata aku takut. Takut saat lagi kalau aku gerak, saat lagi aku nak kena keluar tinggal hang. Sebab ini urusan aku dengan Jibril. Aku tinggal hang kesunyian. Pasal aku tak ada. Jadi biar anda lena elok macam tu. Aku keluar. Itu rasional tindakan aku tadi. Nabi terang dekat isteri ni. Anda tengok macam mana Nabi dengan isteri dia. Dia memberi ruang untuk nak explain. Kita kena ambil pengajaran tu. Kita tak boleh. Kita dengan bini kita tak boleh. Dia tak boleh tanya apa kat kita. Tanya buat ni kucong, tak mau nak bercakap. Tanya banyak-banyak. Kita kata kalau benda yang aku tak mau beritahu, hang selalu tanya boleh tak? Kita dengan bini ni tengok dia ada terempun, dia takut dengan kita ni. Dan Nabi dia terang, dia bagi rasional. Pasal apa benda ni jadi macam tu? Pasal apa aku keluar sengak-sengak? Aku keluar pergi tak beritahu dekat hang. Pasal apa? Aku nak cerita. Benda ni pasal ni, dia kata. Aku sangka hang dah lena, aku tak mau gerak hang. Kalau aku gerak hang, habaq kata aku nak keluar, hang dah jaga, hang nak tidur pula susah. Hang tinggal kesunyian, sedangkan aku nak kena keluar pergi Jibril panggil. Kerana tu yang aku keluar sengak-sengak, dia kata.
Faqala Jibril, dia kata, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi'. Jadi bila aku pergi, Jibril bagi tahu dekat aku. Jibril kata, wahai Muhammad, Tuhan engkau memerintahkan engkau pergi ke Baqi' untuk nak melihat ahli Baqi'. Tuan, tengah malam. Tengah malam. Nabi ni dia lebih daripada wakil rakyat ni. Lebih daripada wakil rakyat. Dia wakil rakyat dalam 2-3 hari ni kalut lah. Nabi SAW dia lebih pada tu. Dia tak kira bila. Tengah malam nak tidur pun Jibril main habang kata, Tuhan suruh hang buat lagu ni panggil pergi. Panggil pergi. Bukan ada elon, bukan ada gaji, bukan ada apa. Tapi dia Nabi, dia utusan Allah. Allah suruh buat apa, dia buat. Ni yang kata Nabi SAW. Jadi bila Jibril kata, inna rabbak, sesungguhnya Tuhan engkau, ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi', memerintahkan engkau wahai Muhammad suruh pi ke perkuburan Baqi' untuk nak jumpa ahli Baqi' ni, fatastaghfir lahum, dan pi minta doa supaya Allah ampunkan semua penghuni kubur di Baqi' itu. Tuan-tuan, tak pasal-pasal Tuhan suruh Nabi pi ke Baqi', pi minta doa supaya semua orang yang dikebumikan di Baqi' ni mendapat ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh Nabi pi buat benda ni tengah malam, tak pasal-pasal. Nabi tak cakap banyak. Bila habaq kata ini perintah Allah, kata dia, aku kena pi ya. Qultu kaifa aqulu lahum, bila aku sampai di sana aku tanya Jibril, wahai Jibril, apa aku nak kata ni dalam doa ni? Apa ni aku nak kata dalam doa ni? Aku dah ada di Baqi' ni, aku nak kata apa? Qala Jibril kata, quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustaakhirin, wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Jadi hak kita duk baca lama dah pun boleh baca. Bila kita sampai di lintah kubur mana-mana, kita kata assalamu alaikum ya ahlad diyaril mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Itu juga sabit daripada hadis Nabi. Hak ni salah satu cara lagi. Dia ada 2-3 macam riwayat yang ada dalam hadis ni. Kita pilih mana yang kita selesa nak hafal. So, kita jadikan itu amalan. Jadikan itu amalan, kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lintah mana-mana kubur melainkan kubur orang kafir. Tak boleh. Kita lintah mana-mana kubur orang Islam. Bila lintah dengan kereta ke dengan motor ke berjalan kaki ke apa ke, nampak aja kawasan kubur, assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Mudah-mudahan dengan doa kita yang macam tu, esok satu hari kita masuk dalam perkampungan tu, orang lain pula lalu bagi salam ke kita. Macam semalam kita baca di Masjid Brown Garden Tanjung semalam ni, kita baca cerita tentang perintah Allah suruh buat baik kepada anak yatim. Allah kata, falyattaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah tentang hal anak yatim ni. Dengan cara apa? Dengan cara kalau jumpa anak yatim, buat kebaikan dekat dia. Sekurang-kurang kebaikan itu urut kepala dia. Dan sebaik-baiknya bagilah sesuatu kepada dia. Nabi kata, anak yatim ni kalau boleh kita bagi sumbangan duit, bagi. Kalau boleh kita jamu dia makan, bagi. Kalau tak ada apa pun kat kita, pegang kepala anak yatim ni, tunjuk tanda kasih dekat anak yatim. Pasal apa? Pasal Tuhan kata satu hari anak kita nak jadi yatim bila kita tak tahu. Tak gaduh aksiden, duk elok-elok kena heart attack, umur baru 42 mati. Ada banyak dah duk jadilah ni. Jadi kita tak tahu anak kita nak jadi yatim bila. Jadi kalau masa kita hidup, kita tunjuk sayang pada anak yatim, Tuhan kata apa? Esok kalau anak hang takdir jadi anak yatim, Allah akan hantar orang mai sayang dia. Dan nampak ni agama punya ajak macam mana? Cukup cantik. Dia bagi satu ajaran kepada kita semua. Jadi hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi hadis ringkas kita baca, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala zara an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi fabaka wa abka man hawla, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ista'zantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa'adina li fazurul qubur fa innaha tudzakkirul maut.
Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW satu hari menziarahi kubur mak dia. Dalam syarah hadis ni dia cerita Nabi dalam perjalanan daripada Madinah nak balik ke Mekah. Nabi dalam perjalanan daripada Madinah nak balik mai ke Mekah. Kan Nabi Mekah, dia hijrah Madinah. Lepas tu daripada Madinah Nabi nak mai ke Mekah ni. Pertama kali Nabi nak mai balik, nak buat comeback ke Mekah selepas dia hijrah sekian lama. Masa Nabi nak buat comeback tu, sampai di satu tempat yang bernama Abwa. Abwa ni kalau kita daripada Mekah nak ambil jalan nak pergi Madinah tu, dalam berapa kilometer aja. Dalam 10 kilometer macam tu sampai satu tempat nama Abwa. Dia ada signboard. Abwa, di situlah kubur Aminah mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abwa. Jadi Nabi dalam perjalanan daripada Madinah nak balik, nak mai ke Mekah. Sampai dekat dengan Abwa, dekat dengan tempat kubur mak dia. Dia tahulah pasal mak dia meninggal ketika umur dia 7 tahun. Jadi dia tahu kubur mak dia. Bila sampai dekat tu, apa kata dia? Sabaka, Nabi menangis. Nabi SAW bila dia sampai dekat kubur mak dia, sabaka, Nabi menangis. Wa abka man haulah. Sahabat ada keliling pun bila tengok Nabi teriak, pakat teriak habis. Pakat teriak habis. Faqala Nabi SAW. Yang Nabi teriak tu pasal apa? Nabi beritahu. Nabi kata, ista'zantu Rabbi fi an astaghfira laha. Aku minta izin dekat Tuhan aku supaya Tuhan sudi mengampunkan mak aku. Nabi kata, falam yu'zanni, tapi Tuhan tak perkenankan. Pasal itu aku teriak, Nabi kata. Pasal apa tuan? Pasal mak Nabi mati tidak ikut agama Samawi. Zaman tu dah ada agama Samawi. Nabi tak ada lagi, tak dibangkit jadi Nabi lagi, umur baru 7 tahun, Nabi kecil lagi. Tapi sudah ada satu ikutan pada zaman tu, ikutan yang kitab sebelum dia, Injil ke apakah ada sebelum tu. Dan mak dia tidak tergolong dalam golongan yang ikut agama Samawi. Jadi oleh kerana mak dia mati tidak ikut agama Samawi, bila Nabi mak Nabi pula, mak Nabi akhir zaman pula, mak Nabi yang menjadi kekasih Allah pula, dia bila teringat kat mak dia ni, dia tak boleh tahan. Dia minta izin dekat Allah, minta, ya Allah, ampunkan mak aku. Tuhan kata tak boleh. Tuhan kata tak boleh, sebab mak kamu tidak mati atas jalan aku. Nabi menangis. Wasta'zantuhu fi an azura qabraha. Aku kemukakan permohonan kedua dekat Tuhan. Boleh tak boleh aku pergi ziarah kubur dia? Fa'adina li. Allah izinkan aku. Diambil kesimpulan hukum daripada hadis ni. Kalau ada orang tanya, banyak benda macam ni, banyak orang tanya. Kalau saya pergi kuliah di belah Tanjung, banyaklah engineer kelang apa semua ni, Cina masuk Islam, India, Hindu masuk Islam, ramai. Depa bila masuk Islam, mak pak tak masuk Islam. Masalah bila mak pak mati dan sebagainya, depa nak attend apa majlis pengkebumian apa semua tu, depa takut tak lagi melanggar perintah agama. So depa tanya, "Ustaz, boleh tak boleh mak saya mati, saya nak attend, saya nak hadiri pengkebumian dia. Boleh tak boleh?" Boleh, tak ada masalah. Boleh. Pasal apa? Ini hadis dia yang dibuat sandaran hukum. Tak salah. Nak pergi kubur apa nama jerat Cina kan, nak pergi kubur apa, tak ada masalah, tak salah pergi. Nabi nak pergi ziarah kubur mak dia. Mak dia pun mati bukan sebagai orang yang mengikut agama Allah, bukan ikut agama Samawi. Nak minta ampun bagi hak mati kafir tak boleh, tapi nak menziarahi kubur dia boleh. Maka bila Nabi SAW minta nak minta kepada Allah supaya Allah ampun mak dia, Allah kata tak boleh. Dia minta, ya Allah, boleh tak aku nak ziarah kubur mak? Fa'adzinali. Tuhan kata, Masya Allah, tafadhal, bila nak ziarah tak ada masalah. Maka fazurul kubur. Nabi kata ziarahilah kubur. Nabi ambil kesempatan tu, Nabi kata fazurul kubur. Nabi kata pilah ziarah kubur. Fa innaha tuzakkirul maut. Kerana setidak-tidaknya siapa yang pergi kubur, dia teringat mati. Ingat mati itu sesuatu yang baik. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian,
Mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada mukadimah hadis yang kita baca tadi. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 51, bab ma jaa fi salat ba'da al-'asr. Itu bab yang datang pada menyatakan sembahyang sunat kemudian daripada sembahyang asar. Jadi kita duk baca sebelum ni, selepas subuh, selepas asar, tak boleh sembahyang apa-apa kecuali sembahyang yang bersebab. Contoh sembahyang bersebab tu sembahyang tahiyatul masjid. Bersebab, sebab kita masuk dalam masjid, kita sunat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyang bersebab tu contoh dia apa? Sembahyang mayat, sembahyang jenazah. Jenazah nak dikebumikan lepas asar, maka sembahyang jenazah dibuat selepas asar. Maka itu sembahyang yang bersebab, itu boleh. Tajuk malam ni dia nak detail lagi tentang sembahyang selepas daripada asar ni. Apa sembahyang yang boleh, apa sembahyang yang tak boleh. Itu maksud dia. Ketahuilah saudaraku, telah lalu dahulu daripada bab ini menerangkan bahawasanya sembahyang sunat yang tak mempunyai sebab itu makruh, akan sebagai makruh haram. Dia kata makruh, dia ada makruh tanzih, dia ada makruh tahrim. Makruh tanzih ni makruh ringan, tapi makruh Tuhan tak suka. Makruh tahrim, makruh ni makruh berat, dia lebih mirip kepada haram. So larangan sembahyang sunat selepas sembahyang asar ni dengan tak ada sebab nak pergi buat sembahyang sunat, nak buat sembahyang hajat, nak pergi buat sembahyang macam-macam lepas sembahyang asar ni, ini makruh tahrim, makruh haram. Dia kata tak sabar. Itu maksud dia. Dan tiada sah sembahyangnya kemudian daripada sembahyang asar. Kalau duk bantah buat juga, dia kata tak sah. Sudahlah berdosa, sudahlah tak sah, berdosa pula lagi. Sudahlah berdosa, tak sah pula lagi. Buat apa pergi buat kalau dah tahu macam tu. Begitu. Dan sebagaimana dan sebagainya daripada segala waktu yang tahrim. Maknanya bukan lepas asar saja, bahkan lepas sembahyang subuh misalnya, itu juga waktu tahrim. Tak boleh buat sembahyang sunat tak pasal-pasal. Contoh macam kita kata sunat isyraq. Sunat isyraq tidak sabit daripada nas yang terang. Yang sabit daripada nas yang terang ni sembahyang duha. So sembahyang isyraq tu sendiri dia kelabu, dia sama-sama. Ada tak ada sembahyang isyraq ni? Dia sama-sama. Kan jadi buat apalah kita tidur rendah nak buat benda yang sama-sama sedangkan benda terang tu ada banyak. Itu kaedah dalam agama. Kaedah dalam agama. Kalau kita ni jenis energetic, jenis bertenaga, bersemangat untuk nak buat ibadat, buatlah yang terang. Kata ada dalam agama. Jangan pergi buat benda tak menentu ni. Baru ni satu sahabat telefon. Ustaz ni nak tanya ni, dia kata ni hari ni Ashura 10 Muharram. Ya, saya kata ni ustaz macam mana nak niat sembahyang sunat Ashura? Kita menyawa penat. Kita kata tidak ada di dalam nas yang qat'i, tidak ada di dalam nas yang sahih tentang sembahyang sunat Ashura. Tak ada. Jadi oleh kerana tidak ada nas yang terang kata ada sembahyang sunat Ashura, macam mana saya nak abang cara sembahyang dia? Benda tu pun tak ada. Tapi ini mereka ada. Mereka kita tanya mereka. Jangan tanya saya. Saya sepengetahuan saya tidak ada. Tuan-tuan, kita jangan tersangkut di dalam kumpulan yang menokok tambah agama. Sembahyang ni hal ibadat, tak boleh tambah. Ibadat dia kena exactly macam Nabi tunjuk. Kerana hak Nabi tunjuk tu Allah bagi tahu kat Nabi. Ibadat tak boleh reka. Ibadat, sembahyang, puasa kita tak boleh reka. Tak ada puasa kata kunun apa nama 15 hari bulan Mac. Tak ada puasa kita nak pergi buat, kita kata kita buat 15 Mac ni sebagai hari puasa. Tak boleh. Kalau nak buat puasa sunat Isnin, Khamis, nak buat puasa Tasu'a, Ashura, 9 Muharram, 10 Muharram, puasa Arafah, benda yang sabit terang daripada nas yang sahih. Dia kaedah dalam agama ni, ibadat mesti bersandar kepada nas yang sahih. Dalam soal ibadat, ibadah khususiyah dia panggil, ibadat khusus. Tak boleh kita mereka-reka, tak boleh. Jadi tidak ada benda-benda yang macam ni. Isyraq ni dia kelabu-kelabu asap macam tu, tak dia main sama-sama, tu salah. Duha itu terang. Duha itu terang, buat yang terang. Gitu. Baik. Jadi lagi pula takut dia masuk dalam tempoh masa tu, dalam tempoh masa tahrim sembahyang pula masa tu.
Antara lepas subuh sampai matahari naik segala, itu waktu tahrim. Kita pergi celah masuk isyraq, celah tu. Sudahlah, benda tu tidak disyariatkan, pergi buat pula dalam waktu tahrim. Saja pergi cari masalah. Nampak? Ini benda kita kena ambil berat tuan-tuan. Melainkan dia kata qada sembahyang yang luput. Melainkan sembahyang fardu yang luput, kita kena buat bila kita jaga. Contoh yang kita baca dalam kuliah bulan 11 dulu, kita jaga-jaga, okey 7.45 pagi. Subuh habis dah. 7.45 dok ada dalam zon waktu tahrim, waktu haram sembahyang. Tapi kita baru bangkit tidur 7.45. Adakah kita nak sembahyang subuh nak kena tunggu masuk waktu duha baru boleh qada subuh kita yang dah digajarkan ni? Subuh gajah pada bangkit lambat dia kan. Dah dalam bab sembahyang fardu, walaupun dah terlepas waktu 7.45 baru jaga tu pergi gosok gigi, ambil air sembahyang dandan, walaupun dia duduk di dalam waktu tahrim. Sebab dia sembahyang fardu walaupun sudah di luar waktu, mesti kena buat serta-merta. Itu aja beza dia. Baik. Lepas itu dia kata, dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab, ataupun mana-mana sembahyang sunat yang mempunyai sebab, macam sembahyang mayat, tahiyatul masjid dan sebagainya. Kerana Nabi SAW ada sembahyang qada yang luput kemudian daripada sembahyang asapnya. Dia kata pasal Nabi ada buat, maka kita boleh buat. Begitu. Baik, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, innama shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rak'atayn ba'da al-'asr li'annahu ataahu malun fashaghalahu 'anil rak'atayn ba'da adh-dhuhri fasallahuma ba'da al-'asr thumma lam ya'ud lahumā. Diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, dan hanya sahaja telah sembahyang Nabi SAW 2 rakaat kemudian daripada sembahyang asar. Nabi lepas sembahyang asar pada satu hari dilihat Nabi buat sembahyang 2 rakaat. Jadi bila Nabi buat lagu tu, ini sudah cakap tidak serupa bikin. Nabi cakap, Nabi beritahu dekat orang, kata lepas asar tak ada sembahyang sunat. Tiba-tiba hari itu lepas sembahyang asar, tiba-tiba Nabi bangkit buat sembahyang 2 rakaat. Ini nampak sudah bercanggah cakap dengan perbuatan. Ini cerita dia. Dia kata, kerana bahawasanya selepas Zuhur datang akan dia oleh harta. Dia kata. Jadi ceritanya pada hari itu, lepas sembahyang Zuhur, Nabi tak dan nak buat ba'diyah Zuhur. Tiba-tiba ada satu rombongan mai jumpa Nabi atas urusan harta. Nabi tak dan nak buat ba'diyah Zuhur. Nabi layan mereka ni, kemudian masuk waktu asar. Lepas sembahyang asar, Nabi buat 2 rakaat itu qada kepada ba'diyah Zuhur yang Nabi tak buat tadi. Itu ceritanya. Dia kata, dan riwayat di dalam Sahih Muslim dan Bukhari, ada lagi dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada cerita panjang tentang benda ni. Kata dalam riwayat di dalam Bukhari dan Muslim ni, katanya datang akan Nabi oleh beberapa orang daripada Bani Abdul Qais dengan Islam daripada kaum mereka itu. Dalam Bukhari dan Muslim pula cerita, ada pula sekumpulan orang daripada Bani Qais main nak masuk Islam depan Nabi. Dalam riwayat At-Tirmizi kata main satu urusan yang melibatkan mal, melibatkan harta, yang memerlukan Nabi pergi settle urusan ini. Mana satu tak tahu cerita ni. Maka sibuk dan membimbangkan akan Nabi daripada sembahyang sunat 2 rakaat kemudian daripada Zuhur. Karena tu Nabi tak ada nak buat ba'diyah Zuhur. Nabi sembahyang Zuhur, habis sembahyang Zuhur tengok rombongan ni dah sampai. Satu riwayat kata rombongan ni membawa harta untuk minta Nabi tolong selesai urusan harta. Satu riwayat dalam Bukhari Muslim kata depa ni mai kerana urusan nak masuk Islam. Whatever, ada satu urusan yang urgent yang Nabi nak kena selesai cepat. Maka Nabi tak buat sembahyang sunat ba'diyah Zuhur. Nabi pergi attend, Nabi pergi layan depa ni. Layan depa sampai masuk waktu asar. Lepas sembahyang asar, Nabi sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat tu ialah qada kepada ba'diyah Zuhur yang Nabi tak buat pasal depa ni main tadi. Kita nampak benda ni? Begitu keadaan dia. Maka sembahyanglah Nabi akan keduanya, yakni akan 2 rakaat itu, 2 rakaat ba'diyah Zuhur itu, hal keadaan dia qada selepas daripada sembahyang asar. Itu Nabi buat. Kemudian tiadalah diulang buatnya lagi.
Itu dia kata. Jadi Nabi pun benda ni berlaku sekali tu aja dalam hidup Nabi, bukan menjadi amalan Nabi. Bukan saja-saja tak apalah ba'da zuhur ni tak lagi aku buat lepas asar. Nabi tak pernah buat macam tu. Itulah sekali. Pasal apa? Pasal kebetulan Nabi didatangi oleh satu urusan yang urgent, yang nak kena buat cepat. Maka Nabi qada benda ni selepas sembahyang asar. Tapi Nabi hanya buat benda ni sekali tu aja. Dia kata, ini cerita dalam hadis. Bahkan berhenti, tiada dibuatnya lagi sentiasa benda itu. Hanya sekali itulah sahaja. Dia kata itu sekali Nabi buat. Walaupun sekali menunjuk kata benda itu tidak salah. Benda itu tidak salah. Cuma tidak boleh kita dengan sengaja nak tunda benda ni pi lepas sembahyang, tak boleh. Begitu. Baik, kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan daripada Ummi Salamah dan daripada Maimunah dan daripada Abi Musa radhiyallahu anhu. Kata Tirmizi lagi, ini hadis Ibni Abbas ini hadis yang hasan, dan sesungguhnya telah diriwayatkan oleh ketiadaan seorang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang yang mengambil hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya sembahyang Nabi kemudian daripada asar 2 rakaat. Banyak riwayat kata memang Nabi buat benda tu, tapi Nabi buat sekali itu sahaja. Dan amalnya itu menyalahi barang yang diriwayatkan daripada Nabi sendiri, bahawasanya Nabi menegah daripada sembahyang lepas asar sehingga lenyap matahari. Nampak bercanggah dengan Nabi tegah dengan Nabi buat, tapi dia ada penjelasan dia. Itu cerita dia. Kata At-Tirmizi, dan bermula hadis Ibni Abbas itu lebih asah daripada segala hadis. Sekira-kira katanya tiada diulang Nabi memperbuatnya. Hadis ini memang hadis yang asah, dia kata. Tapi Nabi buat sekali aja, Nabi tak ulang 2-3 kali benda yang sama. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Zaid bin Thabit seumpama hadis Ibni Abbas ini. Zaid bin Thabit ni dia katibul wahyi, dia penulis wahyu zaman Nabi, Zaid bin Thabit. Dan dia kata sesungguhnya diriwayatkan daripada Aisyah pada ini bab beberapa riwayat. Aisyah pun meriwayatkan hadis yang kata Nabi sembahyang 2 rakaat selepas asar ni. Ada beberapa riwayat, dan telah diriwayatkan daripadanya menunjukkan sentiasa Nabi buat. Aisyah pula tidur. Satu hadis mai daripada Aisyah kata Nabi bukan buat sekali, ada beberapa kali. Aisyah kata. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sembahyang rawatib Nabi buat di rumah. Jadi Aisyah ni dia lebih tahu lah pasal Nabi buat rawatib di rumah. Pasal apa? Pasal rumah Nabi sebelah masjid. Jadi Nabi qabliyah pun dia sembahyang di rumah dia. Lepas sembahyang sunat qabliyah baru dia main masjid. Bila Nabi muncul aja di pintu masjid, Bilal akan iqamah. Lepas tu Nabi jadi imam. Lepas sembahyang fardu, Nabi balik ke rumah. Nabi sembahyang ba'diyah di rumah. Dan Nabi kata pula dekat orang, jangan la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu macam kubur. Maksud dia apa? Jangan rumah kita ni sampai tak ada buat sembahyang sunat apa-apa. Rumah yang sampai tak pernah buat sembahyang sunat, rumah tu umpama kubur. Kerana sembahyang ni nur, dia cahaya. Bila tak pernah buat sembahyang apa dalam rumah, rumah kita gelap macam kubur. Jadi ambil sebenar di situ Nabi SAW sendiri dia sembahyang sunat di rumah. Macam kita hari ni nak balik di Logong, takut jauh sangat kan, sembahyang sini siap-siap lah. Kalau siapa rumah tepi masjid, boleh sembahyang di rumah pun boleh. Dan kalau nak sembahyang di masjid pun tidak salah. Itu ceritanya. Cuma dari segi amalan Nabinya macam tu. Bahawasanya Nabi SAW tiada masuk atasnya, yakni atas Aisyah, kemudian daripada asar melainkan sembahyang ia 2 rakaat. Aisyah pula kata Nabi ni kalau balik rumah ya, Nabi tak sembahyang di rumah. Jadi walaupun lepas asar Nabi balik, ada Nabi sembahyang di rumah. Aisyah pula ada riwayat macam tu. Itu satu riwayat yang ganjil. Dan diriwayatkan daripadanya, daripada Ummi Salamah, daripada Nabi SAW, bahawasanya menegah Nabi daripada sembahyang kemudian daripada asar sehingga lenyap matahari. Jadi Ummu Salamah pun isteri Nabi juga, tapi dia pula kata tak, Nabi larang sembahyang lepas asar. Begitu pula riwayat ada. Dan kemudian daripada subuh sehingga terbit matahari pun tak boleh sembahyang kemudian daripada subuh, melainkan barang yang dikecualikan daripada yang demikian itu, seperti sembahyang di Makkah. Dia kata macam sembahyang di Makkah, di Masjidil Haram dia tak ada waktu haram. Bila apa boleh sembahyang? Di Masjidil Haram, kita pergi Makkah, di Masjidil Haram
lepas sembahyang subuh boleh, sembahyang sunat apapun tidak dilarang. Sebab benda ni sabit daripada nas. Kata macam tu. Itu istimewa yang kata Makkah ni. Maka sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi akan rukhsah pada yang demikian itu. Nabi beritahu di Masjidil Haram ni diberi rukhsah, diberi kelapangan, keringanan, boleh sembahyang bila-bila masa. Ni yang kata Makkah ni dah spesial juga. Makkah Madinah ni spesial. Itu sebab hadis Nabi kata apa? Siapa-siapa yang perlu bersusah payah untuk nak mencari belanja, untuk nak berjalan, bersusah payahlah untuk ke Mekah dan Madinah. Nabi kata, siapa yang duk pekin belanja, duk impun duit kerana nak melancong, Nabi kata, siapa yang macam tu, kalau betul dia ni nak pekin duit, nak simpan duit kerana nak melancong, Nabi kata pilah ke Mekah dan Madinah. Situlah tempat dia untuk kita orang Islam. Situlah tempat yang paling baik. Dan sesungguhnya telah berkata dengannya satu kaum daripada ahli ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, dan dengan dialah berkata Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i pun serupa. Lepas di Masjidil Haram di Makkah boleh semayang bila-bila masa. Begitu. Baik. Dan sesungguhnya telah menegah oleh satu kaum daripada ahli ilmi, daripada sahabat Nabi SAW, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu akan sembahyang di Makkah, kemudian daripada asar dan kemudian daripada subuh. Dan dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik dan setengah daripada ahli Kufah. Ada sebagai ulama kata walaupun Mekah tak boleh sembahyang dalam waktu tahrim. Di antara yang berpendapat begitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini dia panggil khilaf. Benda ni dia panggil khilaf. Kita nak pegang mana-mana satu tidak salah. Kalau kita pegang yang kata boleh sembahyang pada mana-mana waktu di Makkah, juga ada hadis dia. Dan hadis itu dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka pegang itu tidak salah. Begitu. Baik. Masalah sembahyang sunat mempunyai sebab di dalam waktu karahah dan dalilnya. Ini nak cerita sembahyang sunat yang ada sebab. Tapi dalam waktu yang dilarang, yang tak diizinkan oleh agama, apa nas dia? Kata Imam Nawawi, ada beberapa faedah kita dapat daripada seumpama hadis itu. Setengah daripadanya mengisbatkan, mensabitkan sunat ba'diyah zuhur kemudian daripadanya. Satu kesimpulan yang kita boleh ambil daripada hadis tadi, lepas sembahyang asar boleh buat sunat ba'diyah zuhur. Pasal apa? Pasal Nabi buat. Itu satu, dia kata. Dan setengah daripadanya bahawasanya segala sunat ratibah apabila luput ia, kita tak ada nak buat sunat rawatib, disunatkan qada'nya. Itu kesimpulan yang kedua. Kita tak ada nak buat sunat ba'diyah. Kata sembahyang maghrib tadi kita tak ada buat sunat ba'diyah. Tak lagi lepas Isya nak buat, tidak salah. Itu kesimpulan yang kedua. Dan ialah qaul yang sahih di sisi kita Asy-Syafi'i. Macam tadi kita nak main, kita terlewat singgah sembahyang maghrib di tol Lebuh Raya. Kata kita lepas sembahyang maghrib kita nak buat ba'diyah, tak cerdik lah. Pasal surau tu kecil, orang duduk queue panjang nak masuk sembahyang, kita duduk buat sunat ba'diyah pula. Itu orang panggil lepas mengaji tak habis. Ada juga macam ni pun ada. Tuan ni dalam kalangan duk mengaji ni, dia jadilah kadang-kadang membawa fitnah kepada orang mengaji. Dia tak reti nak menyusun keutamaan dalam ibadat dia. Dia tak reti. Pergi semayang surau Lebuh Raya, surau tu sekangkang keluar kecil aja, ada 10 biji kereta berhenti nak semayang. Kita dah semayang dah maghrib. Waktu maghrib ni pula suntuk. Orang tu pula nak perjalanan, nak pergi Johor Bahru, nak pergi Kuala Lumpur, dia tak boleh lambat-lambat. Kita dah habis semayang maghrib dah, lagu duk wirid pula dengan pejam mata dengan apa. Ni lagi marah tu boleh je. Tak reti. Dia tak reti keutamaan. Dah ratib panjang, orang duduk tunggu apa dia ni nak ratib, pergi ratib atas kereta lah, bagilah kami nak semayang maghrib, hang nak meratib. Tak apalah, dah habis ratib dengan apa, dengan doa panjang dah, lebar pula lagi doa. Dah habis tu pulun ba'diyah pula, bangkit Allahu Akbar, ba'diyah pula 10 biji kereta. Satu kereta ada 5 orang, 5 kali 50 orang duduk tunggu nak semayang maghrib. Dia ada buat hal dalam ni. Nampak tak? Ini kadang-kadang susah. Jadi tohman lah. Jadi tohman. Orang kata apa tu dia, tu dia tarik 5 harakat. Dia kan? Agama tak suruh lagu tu, tapi tafsiran dia pergi jadi lagu tu.
Jangan tuan-tuan, jangan. Ni dia nak beritahu. Dia kata dalam kes-kes yang macam tu, kita tadi tak boleh nak buat sunat ba'diyah pasal apa? Pasal macam tu punya hal, lebuh raya, surau kecil, orang duduk tunggu nak sembahyang ramai. Sat lagi lepas sembahyang Isyak kita buat, tidak salah. Dia kata, ini kesimpulan yang diambil daripada hadis tadi. Dia kata, dan ini adalah qaul yang sahih di sisi kita, maksudnya di sisi mazhab Syafi'i. Kalau buat tidak salah. Dan setengah daripadanya bahawasanya sembahyang yang ada baginya sebab, tiada makruh disembahyangkan di dalam waktu tegak. Ini biasalah, sembahyang yang ada sebab, yang kita sebut tadi, sembahyang mayat, sembahyang apa, tidak salah. Itu kesimpulannya juga. Dan hanya saja yang dimakruhkan itu ialah yang tidak mempunyai sebab, tak ada pasal. Dibuat sembahyang hajat lepas sembahyang asar. Macamlah tak boleh nak buat sembahyang hajat malam tadi. Nak buat lepas sembahyang asar tu juga. Sedangkan itu waktu tahrim, waktu yang dilarang sembahyang. Itu tak ada pasal, tak ada sebab, dia kata. Dan hadis dalam masalah 108 itulah tempat berpegang segala ashab kita dalam masalah ini. Dan tiada bagi kita yang lebih asah dalilnya daripada itu. Dan dalilnya amat zahir. Dia kata, nas tadi clear untuk kita pegang. Dia kata, sudah clear nas itu. Masalah bertentang maslahat dengan kerja yang muhim, mana yang nak buat dulu. Yang ni yang kita cakap atas. Kalau Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ada buat satu kitab, dia dipanggil Fiqh Al-Awlawiyat. Aula ni maksud dia apa? Maksudnya utama, maksudnya priority. Dia ada fiqh Awlawiyat, dia ada fiqh keutamaan. Dalam 10 perkara, hak mana nak buah nombor 1, hak mana nak buah nombor 2, hak mana nak buah nombor 3, hak mana nak pergi nombor 10. Ini kita kena bijak menyusun keutamaan. Contoh kita kata, kes apa kita kata dulu, yang kes budak apa pergi sekolah pakai serban tu, kemudian jadi hal masuk mahkamah, bercara lah apalah pasal orang buang sekolah, masuk bercara. Ini dia tak ada apa pun, dia hanya melibatkan soal keutamaan, soal fiqh aulawiyah, fiqh keutamaan. Mempertahankan pakai serban pergi sekolah ni, adakah itu agama suruh sampai bercerai nyawa pun kita kena pertahan? Adakah sampai macam tu? Dah. Kalau kita mengaji di satu tempat yang sistemnya tak membenarkan pakai serban, kita tak nak pakai. Tak pakai bukan berdosa pun, tak berdosa. Keluar pagar sekolah pakai. Tak nak pakai juga dalam sekolah tu sampai nak masuk mahkamah bumbang-bumbang. Dia tak faham fiqh keutamaan. Dia mentafsirkan benda tu dari sudut dia sendiri. Dia kata ini soal agama kita mesti pertahankan, mati pun tak apa. Itu tafsiran dia. Adakah agama tafsir macam tu? Ni kita baca, dia nak kata apa? Bertentang antara maslahah dengan kerja yang muhim. Yang muhim ni yang penting. Mana yang nak dibuat dulu? Dalam kes hadis tadi, Nabi sembahyang zuhur. Lepas Nabi sembahyang zuhur, dalam riwayat At-Tirmizi dia kata, atahu malun fasyaghalahu. Orang bawa mai satu harta, minta Nabi tolong selesaikan urusan harta ni. Nabi secondary kan soal sembahyang sunat ba'diyah ni. Nabi diutamakan soal pembahagian harta dulu. Kalau setengah orang dia kata apa? Apa ni harta kemudian lah sembahyang lah dulu. Itu satu tafsiran yang orang boleh buat. Tapi pasal apa Nabi SAW sendiri, Nabi sendiri sembahyang ni dia buat lepas asar tak lagi. Dia selesai masalah harta dulu. Nabi meletakkan menyelesaikan urusan harta ni keutamaan daripada sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Salahkan Nabi bila Nabi buat lagu tu? Kalau kita kata salah, karutlah kita. Tapi kalau Ustaz Muhammad saja buat lagu tu, kena teruklah Ustaz tu. Tapi bila Nabi Muhammad buat, tak boleh kata apa lah. Tapi kalau hari ni ada satu ustaz nama Ustaz Muhammad pergi buat begitu, kena. Tapi keutamaan tu kadang-kadang keutamaan pada satu orang dengan satu orang yang lain tak sama. Dia ni dia ada hal dia, kenapa dia pergi buat yang tu? Dia ni dia tak menilai dari apa yang dia ni duk kena, maka dia nilai cara dia. Dia kata kau tu tak kena. Kadang-kadang kita secara salah kita menyalahkan orang. Kenapa tak benda yang berlaku ni? Ni yang dia nak beritahu. Itu sebab Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia tulis buku tentang benda ni. Tentang bicara di Harfa, saya ingat ada buku tu, Fiqh Al-Awlawiyah. Beli baca dalam tulisan Rumi, dah terjemah dah, ada dua dah. Tonton baca itu, tonton boleh faham. Dalam waktu yang macam mana, apa keutamaan dia? Mungkin dalam waktu lain keutamaan dia, tapi dalam waktu ni dia ada keutamaan dia. Begitu. Baik.
Saudaraku, dia kata, pada hadis dalam masalah 108 itu, bukankah Nabi mendahulukan perkara harta? Ni kita baca tadi. Hadis yang kita baca tadi, dia kata, bukankah Nabi mendahulukan perkara harta ataupun perkara kedatangan Bani Abdul Qais, dan ditinggalkan oleh Nabi, yakni dikemudiankan oleh Nabi sembahyang sunat zuhur sehingga jatuh di qada kemudian daripada asar. Tidakkah dalam hadis itu menunjukkan Nabi bagi prioriti kepada urusan harta ni daripada sembahyang sunat ba'diyah? Salahkah Nabi buat begitu? Tanya. Macam semalam kita baca di Brown Garden, cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia nak mati. Dia orang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya. Dia nak mati dan dia ada anak seorang aja. Anak tunggal dia perempuan pula. Jadi bila dia nak mati, Nabi pergi ziarah dia. Dia ambil peluang Nabi mai ziarah dia ni, dia tanya Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas kata dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku ada satu anak perempuan dan Tuan pun tahu aku ada harta banyak. Boleh tak boleh aku nak sedekahkan, aku nak wasiatkan setengah daripada harta aku?" Mula-mula dia kata 2/3. Boleh tak boleh aku nak sedekahkan 2/3 daripada harta aku untuk sabilillah? Kerana Sa'ad bin Abi Waqqas meletak keutamaan sedekah itu lebih utama daripada tinggal harta dekat anak dia. Nabi kata apa? La. Nabi kata tak boleh. Tidakkah Islam menyuruh kita ni bersedekah, berderma apa semua? Tapi pasal apa? Sa'ad bin Abi Waqqas nak derma 2/3. Nabi kata no. Nabi kata tak boleh. Sa'ad bin Abi Waqqas kata dekat Nabi, kalau setengah, 2/3 lagi banyak. Nabi kata tak boleh. Kalau setengah, boleh tak boleh? Setengah aku nak sedekah untuk sabilillah. Nabi kata la, tak boleh. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kalau sulus, kalau 1/3, Nabi kata 1/3 boleh, tapi itu pun banyak. Nabi kata boleh, tapi itu pun masih dikira banyak. Pasal harta yang banyak. 1/3 daripada duit kalau 24 juta, banyak. Kalau 1/3 daripada 24 juta banyak. Kalau 1/3 daripada 24 ringgit sikit kan? Kalau 1/3 daripada 24 juta banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas ni duit banyak. Dia nak bagi 1/3. Nabi kata 1/3 boleh lah kalau nak bagi, tapi itu pun banyak. Nabi kata. Kemudian Nabi kata apa kat dia? Yang kata keutamaan. Nabi kata, Sa'ad, kalau betul kamu nak buat baik dengan harta kamu, kamu tinggalkan kepada anak dan kaum kerabat kamu. Lebih baik kamu meninggalkan adik-beradik yang tidak meminta sedekah daripada kamu tinggal adik-beradik yang fakir miskin. Nampak tuan-tuan? Keutamaan Nabi sudah bagi macam tu punya susunan. Sebenarnya ni kita perlu menggarap banyak hadis untuk kita nak faham satu benda. Kita tak boleh jumpa satu hadis nak pegang yang tu bercerai nyawa, nak pegang ni. Dia ada banyak hadis lagi. Banyak kita overview semua, dan baru kita nampak, oh ini cara dia. Bila kita dah pergi cara tu, orang kata kita salah pun biar pergi kat dia lah. Pasal kita dah tengok semua. Itu jalan yang kita pilih. Orang dia dengan cara orang lah tuan-tuan. Satu orang yang mengaji agama sampai peringkat PhD, wajarkah satu orang yang kerja duduk bersembang tepi jalan kutuk dia? Satu orang mengaji agama sampai PhD, dia kita kata lebih faham agama daripada kawan ni hari-hari kerja tepi menyembang tepi jalan je, tapi kutuk kawan ni sampai macam kawan ni tak ada ruang untuk membela diri. Bolehkah kita membenarkan benda macam tu jadi? Tapi kalau orang yang faham agama juga sama-sama level tu, pertikai kawan tu kata tak betul, itu kita boleh dengar. Pasal mereka sama level untuk nak pertikai sama-sama mereka. Nampak tak? Kita jangan terlalu sampai macam tu. Sampai orang yang tak patut nak pergi kutuk orang ni, kita izinkan dia mengutuk orang yang macam dia tak boleh. Hang bukan level tu nak pergi kutuk orang macam ni. Dia mesti ada alasan dia pasal apa dia buat macam tu. Alasan ni kita kena dengar. Pasal apa? Keutamaan dalam situasi ini dia berubah-ubah. Baik, dalam Sa'ad bin Abi Waqqas macam tu Nabi susun keutamaan dia. Dalam bab semayang sunat ba'diyah zuhur dibuat lepas asar, Nabi mengutamakan urusan nak menyelesaikan harta, itu keutamaan dalam keadaan ini. Ini yang ditunjuk di dalam hadis Nabi SAW. Baik, so dia kata apa di sini? Dia kata, wahai saudaraku, pada hadis itu bukankah Nabi mendahulukan harta ataupun perkara kedatangan Bani Abdul Qais,
dan ditinggalkan dia hal sembahyang sunat zuhur, ba'diyah zuhur sehingga jatuh qada selepas daripada asar. Maka itulah misal bertentang segala maslahah dengan perkara yang muhim. Itu satu contoh dia kata. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bahawasanya apabila bertentang dan berlawanan maslahah dengan perkara yang muhim, yang penting, didahulukan mengerjakan yang lebih muhim. Dahulukan yang lebih utama. Itu dia kata yang sepatutnya kita utamakan, kerana bahawasanya dalam hadis memulai Nabi SAW dengan bercakap dengan orang-orang datang daripada Bani Abdul Qais itu pada Islam kaum dan meninggalkan sunat zuhur sehingga luput daripada waktunya. Dan disebabkan berbimbang dengan menunjukkan mereka itu, sebab Nabi nak guide mereka yang nak masuk Islam ni. Bagi Nabi itu lebih utama daripada sembahyang sunat yang Nabi nak buat. Contoh ingat balik hadis cerita tentang Juraij. Itu juga soal keutamaan. Juraij, seorang abid billah, satu orang yang cukup dahsyat dari segi ibadat dia kepada Allah. Sampai ke tahap dia punya kerinduan dia kepada Allah ni, sampai ke tahap dia buat satu pondok duduk dalam tu untuk nak uzlah, nak beribadah kepada Allah saja. Mak mai. Mak panggil dia, ya Juraij, dia tengah sembahyang sunat. Juraij ingat apa? Ni aku sembahyang. Sembahyang ni aku menghadap Allah. Yang duk panggil tu mak aku. Mak dengan Allah, tentulah Allah lebih utama. Nampak? Juraij menyusun keutamaan silap. Tapi dia letak Allah atas pada mak dia, takkan silap. Silap. Pasal apa? Bukan silap meletak Allah atas pada mak dia. Silap dia pasal meletakkan hak sunat tu di atas daripada menyahut panggilan mak tu wajib. Tuan-tuan nampak tak? Beza dia tahu. Juraij, kalau dia mengutamakan Allah daripada mak dia, itu tak silap. Tapi apabila dia mengutamakan sembahyang sunat daripada menyahut panggilan mak yang wajib, dia utama sunat daripada wajib, itu silap. Tapi orang tak faham, dia akan kata apa? Apa salah Juraij? Dia mengutamakan Allah daripada mak dia. Orang tu silap memahami situasi ni. Susah sikit benar ni, tapi tuan-tuan boleh fikir pelan-pelan, boleh nampak. So, apa jadi pada Juraij? Apa jadi dekat dia selepas itu? 3 kali mak dia main, duk kena time dia sembahyang sunat. Akhirnya mak dia tak boleh nak cakap dia, mak dia keluar mulut sudah cakap tak elok. Mak dia kata, amboi anak aku ni warang sungguh sampai tak peduli kat aku. Mak kecil hati. Amboi, dia kata warang sungguh sampai tak peduli kat aku. Terus mak dia kata, ya Allah, minta tolong saya lah. Sebelum Juraij ni mati, biar dia terfitnah dengan perempuan jahat. Allah, mak sudah berkata macam tu. Jadi tuan-tuan, jadi Juraij ni tiba-tiba terfitnah dengan satu perempuan jalan. Perempuan ni tiba-tiba mai dihabaq dekat orang semua. Dia kata dia duk mengandung anak Juraij. Wahai tak pun, tapi fitnah sudah kena. Orang kampung naik angin, pergi godam dia dengan pondok dia duk ibadat dekat peruntuh habis. Masa itulah timbul satu benda yang Allah hantar untuk nak tolong dia. Pasal dia pun bukan orang jahat. Dia orang baik, cuma salah menyusun keutamaan dalam hidup dia. Allah hantar mai satu benda pelik apa dia? Bila perempuan jalang ni beranak-anak, anak tu bawa mai dekat dia. Juraij kata apa? Nanti saat dia kata, aku nak semayang dulu. Lepas semayang dia mai, dia kata kat budak baru beranak ni. Dia jolok perut budak tu, kata dalam hadis ni, dia kata kat budak tu, man abu? Siapa pak hang aku tu? Budak baru beranak. Man abu? Siapa pak hang aku tu? Budak baru beranak jawab. Dia kata tu syekh ada belah kambing tu pak aku. Ra'il ghanam, penggembala kambing tu bapa aku. Terkejut habis orang kampung semua. Oh tu dia. Baru dah pergi minta sorry dekat Juraij ni. Dia kata tak apa Juraij, kami buat balik pondok dekat hang ni daripada mah min zahab. Ni dalam hadis. Kami nak buat balik pondok dekat hang ni daripada mah, nak tebus kami punya salah tadi. Tapi apa pun dia dah kena dah. Godam ni kalau zaman tu jek 12 jarum. Kan? Nampak tuan-tuan? Cerita ni dia daripada berbagai-bagai angle kita kena tengok. Hadis ni dia macam-macam untuk kita nak buat satu kesimpulan. Kalau tidak, kesimpulan yang kita buat kadang-kadang tidak adil, bahkan menzalimi pihak yang tertentu. Itu cerita dia. Baik. So, jadi dia macam ni dia kata. Jadi Nabi SAW meletak keutamaan yang macam tu.
Jadi sampai terlalu panjang kan. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab ma jaa fi salah qabla al-maghrib. Ini juga satu isu yang kontroversial. Sembahyang qabliyah maghrib. Sembahyang qabliyah maghrib. Ada ke tak ada sembahyang qabliyah maghrib ni? Kita kalau kita faham tajuk ni, dia tak jadi masalah. Pasal kita faham tak faham, tu yang jadi masalah. Satu golongan faham kata sembahyang sunat qabliyah maghrib ni memang ada. Dah zaman berzaman dah tok guru duk buat. Macam mana ni main satu kumpulan barulah ni duk habaq kata qabliyah maghrib ni bid'ah. Marah. Ini satu kumpulan punya pendirian. Marah macam tu. Satu kumpulan punya pendirian lagi pula dia kata qabliyah maghrib tak ada. Dia kata dia baca satu hadis sahih Bukhari ada, dalam Muslim ada. Nabi dalam hadis tu bagi tahu kata Nabi SAW sembahyang rawatib ni apa dia? Satu qabliyah subuh. Yang kedua qabliyah dengan ba'diyah zuhur. Yang ketiga ba'diyah qabliyah asar. Yang keempat ba'diyah maghrib. Dan yang kelima ba'diyah isya. Ini hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Itu sahaja yang Nabi buat. Jadi dalam hadis itu tidak ada sebut kata Nabi buat qabliyah maghrib. Jadi sembahyang qabliyah maghrib ni ambil mana? Tanya macam tu pula. Ini satu geng. Jadi akibat dia apa dia? Bila bang nak sembahyang maghrib, bila bang sebelum sembahyang maghrib ada satu kumpulan buat sembahyang sunat qabliyah. Ada satu kumpulan lagi buat tengok dia tak puas hati. Kan? Tuan-tuan boleh tengok kelaku macam ni lah masjid macam mana-mana masjid ada. Dia nanti tengok macam dengan ekor mata, dengan macam dia ni apa, mengaji tak habis. Cara tengok tu. Jadi cara tengok tu kita boleh baca dengan berbagai-bagai bacaan. Tuan-tuan, bulan depan kita baca, kita faham cerita dia apa, betul-betul yang pergi jadi sampai lebu tu. Saya pernah di Masjid Al-Ustaz. Kan habis kuliah saya pergi belakang. Saya turun saja nak tengok cerita orang belakang ni pun macam-macam cerita. Kan main dengar kita habis kuliah dia ulasan selari pun ada. Kan? Jadi bila kita pergi menyusup masuk kita dengar live. Orang kata kat kita ni kita boleh dengar live. Dia kata betul pun dah. Kan? Dia macam-macam. Jadi kita ambil pengalaman semua. Saja kita pergi lalu kat belakang boleh dengar. Marah ni babi minyak goreng. Yang tu satu ayat. Satu lagi dah tu cakap tu nak cover ya Allah. Tu satu ayat. Jadi kita boleh dengar sekali kita pergi kita boleh harung kutip semua apa orang kata dan kita pun tak nak marah apa. Saja nak dengar. Sebab masing-masing orang Allah bagi lidah, Allah bagi otak, Allah bagi hati. Hang pandai-pandai susun dah. Nak keluar apa di mulut, esok kalau betul tak apa kau tak pergi jawab depan Tuhan. Cukup. Kita tak ada apa. Nak hidup pegang dia tanya siapa kata kat saya macam ni, tak mau. Masing-masing punya penilaian, masing-masing punya tafsiran. Tak ada masalah apa. Kita habis dah fikir, kita ambil satu jalan, kita rasa tidak salah. Kita serah dekat Allah. Kalau salah juga, atas kelemahan saya, ampunkan saya. Kalau benda yang kita buat ni memang tak salah, betul dan membawa kebaikan, mudah-mudahan ikhlaskanlah saya atas apa yang saya buat. Kita macam tu tak mau cari pasal, tak mau bergaduh, tak mau apa dengan orang, tak mau macam tu. Tapi di belakang tak boleh duduk dengan sikit-sikit ni, tak apa. Kita boleh semayang tepi dia lepas tu. Jadi dia bagi misal Allah dia ni aku kata tak dia dengar gelabah dah. Dia tak apa kan. Aku mana tak apa. Cerita dia lagu tu. Jadi bila saya pergi belakang nak sembahyang Isya. Bila nak sembahyang Isya, masjid tu kadang-kadang dia bang dulu. Kadang-kadang dia bang dulu. Macam kita di sini habis-habis kita qamat, kita sembahyang senang, tak timbul masalah apa. Masjid Al-Ustaz kadang-kadang dia bang dulu. Bila dia bang dulu, orang pakai buat qabliyah Isya pula. Ada pula satu di bawah di belakang sana. Ustaz, ni nak tanya ni. Ya, kata. Ni sembahyang apa ni? Dia tanya dia. Tanya tu kita dah tahu dah. Kan kita dengar soalan macam tu dah dia orang yang ke-3205. Kan? Yang tanya soalan kita tahu masing-masing orang ni kita tuan-tuan, saya sendiri pun. Bukan kata tuan-tuan, saya sendiri pun. Kita punya laluan hidup kita ni macam gerak. Kita bermula daripada kita pun tak pandai apa tentang agama. Lepas tu kita ambil tahu, kita tahu sikit. Kita main satu time kita punya gerak pukul naik. Time tu kita jadi kalau nera dia nak jadi tok macam tu. Dia jadi time tu kita tengok semua orang salah. Kita yang betul ni. Ni awak aku seorang betul ni. Awak semua tak betul. Dia sampai time tu. Dia panggil peak time tu. Lepas tu dia lagi terus mengaji, dia punya gerak turun balik.
dia makin faham balik. Dia sampai satu tahap jiwa dia mutmainnah. Jiwa dia sudah tenang. Apa-apa isu pun dia overview isu tu, dia come up dengan satu resolution. Dia buat keluar main satu resolusi. Ini tuan-tuan saya abang dulu, saya dah lalui benda ni. Siapa pun akan lalui benda ni. Sabar-sabar. Bila kita main time kita memuncak tu, sabar-sabar. Bukan kita seorang yang tahu, ramai orang tahu. Bukan kita yang berilmu, ramai orang yang berilmu. Kita sabarlah. Sikit lagi kita akan dapat yang lebih lagi. Dan baru dia neutralize balik keadaan, baru kita faham. Kita jadi orang yang berjiwa tenang. Sabarkan, nanti ya cerita dia. Jadi sahabat tadi dia kata apa? Ustaz ni sembahyang apa ni? Saya kata kau boleh insya-Allah kau. Ada apa Ustaz? Kau boleh insya-Allah. Cara dia kan. Ada kau Ustaz? Kau boleh insya-Allah. Kita tak panjang cerita, tak ada nak sembang, kita sembahyang dululah. Kita jawab dulu. Panjang cerita. Kalau nak cerita panjang. Bulan depan panjang umur kita baca. Cerita dia ada. Bila baca baru tuan-tuan tahu balik macam ni. Rupanya cerita dia. Sebagi kepada siapa-siapa yang tak sabar, balik baca dulu sebelum saya baca bulan depan. Balik baca dulu, dia boleh faham. Macam ni penjelasan dia. Kenapa timbul macam tu? Satu kata lagu ni, satu kata lagu ni. Pasal apa? Ada hadis yang macam mana yang menjadi sandaran pihak A, apa hadis yang menjadi sandaran pihak B, apa perbincangan yang pernah berlaku di zaman Imam Mazhab dulu. Imam Hanafi bukan kecil anak, Imam Malik bukan kecil anak, Imam Syafi'i bukan kecil anak, Imam Ahmad bin Hanbal bukan kecil anak. Sama-sama empat imam tak pernah ada satu statement yang melukakan hati imam yang lain. Tak ada kan? Imam Syafi'i senioriti yang ketiga. Dia tak pernah condemn Imam Malik, dia tak pernah condemn Imam Hanafi. Soal dia ada pandangan dia kemukakan pandangan dia, tapi dia tak condemn pandangan imam yang lain yang di atas daripada dia. Pasal apa? Pasal dia memahami tentang persoalan ijtihad. Ini tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, kita sabar, kita baca pelan-pelan. Allah bagi kat kita kesabaran, Allah bagi kat kita kefahaman. Kita akan buat satu-satu benda berpegang dengan satu yang kita yakin benar. Kita tak perlu orang dah lepas tu. Pasal apa? Pasal kita buat satu benda, kita bersandar kepada satu penjelasan yang kukuh. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua insyaAllah. Lepas ini dia masuk fi salah qabla al-maghrib. Cerita qabliyah sembahyang sunat qabliyah maghrib. Kemudian dia main lagi satu tajuk fi man adraka raka'ah min al-'asri qabla an taghruba asy-syams. Cerita kata orang yang sembahyang asar ujung waktu. Dia dapat satu rakaat saja asar bang maghrib. 3 rakaat lagi tu ada dalam waktu maghrib. Apa hukum sembahyang dia ni? Dia akan bincang benda tu. Lepas tu dia main satu tajuk fil jam'i baina salatain. Cerita pasal sembahyang jamak. Cerita pasal sembahyang jamak. Adakah semua sembahyang boleh dijamak? Bolehkah kita nak jamak subuh dengan zuhur? Bolehkah kita nak jamak isya dengan subuh? Sembahyang jamak ni macam mana? Bolehkah sembahyang jamak tu dibuat kalau sekiranya hujan lebat? Bolehkah dibuat sembahyang jamak bagi orang yang sakit yang memudaratkan? Ini dia semua ada perbincangan dalam ini. Orang sakit, tangan apa simen apa nama tengkok pi bubuh apa nama tu hak jatuh kuda punya balut tu, dengar apa dia keadaan yang macam tu duduk atas katil hospital. Boleh tak boleh bagi orang yang keadaan macam ni dia ambil ayat sembahyang sekali, dia buat jamak tiap-tiap zuhur asar, jadi kurang sikit susah dia untuk ambil ayat sembahyang. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, siapa kata boleh, apa alasan dia? Kalau tak boleh, siapa kata tak boleh, apa alasan dia? Kita akan tengok nanti. Okey, baik. Persoalan yang current, orang kata pi Mekah buat haji. Boleh tak boleh semasa di Arafah kita jamak? Dalam hadis kata Nabi jamak semasa Nabi berada di Arafah. Boleh ke tak boleh? Kita ikut macam yang Nabi buat. Perbahasan dia ada di sini. Tuan nampak bab semayang tuan kita dah baca ni betapa mendalamnya perbincangan tentang bab sembahyang tadi. Yang benda-benda ni dia sangat berkait rapat dengan kita semua. Kan? Macam sahabat-sahabat kita pergi Mekah baru ni. Dah habis ibadat haji, dah selesai semua. Selesai semua. Nak tunggu hari balik itu ada banyak hari lagi. Siapa sudah pergi buat satu advertisement di lobi hotel bawah ni. Siapa-siapa yang berminat nak pergi satu tour apa nama ke Jeddah, sila bagi nama. Baik apa semua akan disediakan.
Jadi dah memang banyak hari lagi nak bayar. Cantik lah, jom kita pergi. Apa semua, jika rambut penaik remeh apa, naik baik pergi. Pergi pagi, petang balik mai. Petang balik ke Mekah balik. Sampai-sampai di Mekah, malam keluar satu cerita. Siapa yang pergi ke Jeddah tadi, tapi dia tak buat tawaf wida, dia kena bayar dam berada. Allah. Tumbuk meja, dengan siku meja, dengan bagi kepala di meja, dia macam-macam jadi. Ha? Orang tuan-tuan tak boleh bagi puas hati semua orang. Siapa pun tak akan boleh bagi puas hati semua orang. Akan ada orang tak puas hati. Macam-macam lah. Lawyer hak tak lulus ni ramai. Lawyer hak mengaji lulus ni satu benda. Hak mengaji tak lulus memang bukan lawyer pun, tapi bercakap macam lawyer pun ramai. Apa ni? Awak tak beritahu awak? Kalau kata nak kena tawaf wida dulu baru boleh keluar pergi Jeddah, bagi tahu awak, bukan susah nak buat tawaf. Awak tak bagi tahu. Nampak tuan? Dia pun ada juga hujah dia. Ha? Ni apa ni? Dam ni seorang berapa? 100 apa? 300 rial. Kalau laki bini 600, dia dah tunggu hari nak balik. 600 baiklah dia beli biji tasbih ke, dia beli kurma ajwa ke bawa balik lagi berapa? Kan 600 pula last minute nak kena bawa keluar, nak bayar dam. Bagi tahulah dia kata. Kalau abang awal-awal dia kata kita buat tawaf wida, kita pergilah. Ataupun abang awal-awal kita segan nak buat tawaf wida, kita tak pergi. Dia kata jangan datang abang dah pergi balik mai bawa abang wah jadi. Semua jadi haji nak motor ni. Kan? Nampak tuan-tuan? Jadi timbul persoalan, betul ke kena dam? Itu persoalan dia, betul ke kena dam? Yang kata kena dam ni pasal apa? Pihak yang kata kena dam ni dia kata pasal perjalanan daripada Mekah ke Jeddah itu melebihi 2 marhalah. Dia kata bila kita keluar pada perjalanan melebihi 2 marhalah, kita kena buat tawaf wida baru boleh keluar. Dia punya alasan tu. Satu pihak lagi kata tak kena. Dia kata pasal apa pula nak kena dam? Depa ni bukan keluar forward, bukan keluar untuk nak balik kampung. Depa keluar sekali lagi nak masuk balik. Kalau setiap orang yang nak keluar daripada Mekah pada perjalanan melebihi 2 marhalah kena buat tawaf wida, Raja Saudi pun jenuh duk tawaf wida lah. Dia duk keluar pergi balik sekali Mekah, sekali Jeddah, sekali Riyadh, sekali balik Mekah, sekali dia tiap-tiap kali keluar kena buat tawaf wida kan. Ataupun orang yang terus kata orang Saudi, orang Malaysia yang menguruskan orang haji ni, dia ada urusan Jeddah, Mekah, Jeddah, tiap-tiap kali duk kena buat tawaf wida kan. Persoalan tu pula timbul. Banyak cerita. Agama ada penjelasan dia. Tapi bila kelang kabut pergi keluar satu hukum, dia jadi macam ni. Barulah. Jadi itu sebab saya pesan diri saya pesan tuan-tuan semua, mengaji tak boleh habis. Mengaji tak boleh habis. Jadi kalau kita mai satu tahap kita rasa aku dah cover lah semua ilmu, kita tertidur. Kan? Kalau bagi kata apa duk baca bab semayang tak habis-habis, you jangan expect kata orang Allah semayang tak betul. Dia kata kat kita macam tu. You jangan duk expect kata orang Allah ni semayang tak betul. Duk baca bab semayang ni sampai bila? Dia kata bacalah bab tinggi-tinggi banyak lagi tak baca. Kacau kan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ikutin ni semua cakap tepi-tepi jalan ni, tuan-tuan tak boleh buat apa. Kita pilih untuk baca bab semayang, kita baca. Bila kita baca, kita banyak lagi rupanya benda aku tak tahu, simpankan kita. Itu dialah tahap kita, banyak lagi benda kita tak tahu. Mudah-mudahan sungguh-sungguh kita belajar, Allah pun buka dekat kita hikmah kebijaksanaan. Dia tambah ilmu, dia tambah bijaksana. Ilmu saja tak bijak tak mau. Tambah ilmu, tambah kebijaksanaan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bijak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Lepas ni dia masuk tajuk fi salat qabla al-maghrib. Sembahyang sunat selepas daripada sembahyang maghrib. Qabla al-maghrib, qabla al-maghrib, sebelum maghrib. Dia tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي
كافئون فينا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى